Mr. Encik Badrul, hari ini saya akan membentangkan hasil laporan saya untuk subjek MPU 2183, Penghayatan Etika dan Peradaban 1. Tajuk laporan saya ialah amalan LGBT, adakah ianya bersesuaian dengan budaya tempatan? Okey, untuk pendahuluan, apa itu LGBT, LGBTQ dan LGBTQ+. Okey, ia merujuk kepada L untuk lesbian. Okey, lesbian seperti kita tahu, lesbian adalah merujuk kepada perempuan yang tertarik kepada perempuan sendiri, dan untuk gay, lelaki yang tertarik kepada lelaki lain. Transgender merupakan mm, lelaki atau perempuan yang menukar dia punya gender melalui pembedahan. Untuk bisexual, lelaki atau perempuan yang mempunyai nafsu kepada dua-dua, iaitu dia tertarik kepada perempuan dan tertarik juga kepada lelaki. Queer ia merujuk kepada dikutip dari Merriam-Webster, queer adalah orang atau kelompok yang memiliki ketarikan seksual atau hubungan romantis tidak terbatas pada orang dengan identitas gender atau orientasi seksual tertentu. So it's very strange. I don't strange. Okey, untuk pengakuan Encik Badrul, okey, ni adalah bendera untuk melambangkan LGBT atau LGBTQ. Okey. Untuk adakah amalan LGBT sesuai diamalkan di Malaysia? Ia dipengaruhi oleh faktor budaya, agama dan sosial. Konteks budaya dan agama. Uh, Melalui riset saya di jurnal dan artikel, Malaysia, kebanyakan rakyat Malaysia menolak LGBT di Malaysia kerana bertentangan dengan unsur agama Islam dan konteks budaya kita, orang Timur. Okey, realiti Malaysia, individu LGBT mengalami diskriminasi. Isu undang-undang menyumbang kepada peminggiran komuniti LGBT. Macam Mahkamah Syariah juga melarang dan agama Islam juga melarang budaya LGBT di Malaysia kerana ia bertentangan dengan agama Islam, dan Allah juga menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut terdahulu kerana mengamalkan amalan LGBT. Selain itu, ia tidak sesuai dalam budaya dan agama kerana bertentangan dengan ajaran Islam dan budaya tempatan. Prinsip-prinsip Islam, untuk prinsip-prinsip Islam, aktiviti seksual seks digalakkan mengikut nilai Islam. Okey, menurut agama Islam, lelaki harus berkahwin dengan perempuan dan perempuan harus berkahwin dengan lelaki. Selain daripada itu, agama Islam menjenayahkan hubungan sesama jantina menyebabkan diskriminasi. Dan sesetengah negara di Middle East, okey, menghukum mati kepada penjenayah yang mengamalkan amalan LGBT. Gerakan hak LGBT Malaysia gerakan hak LGBT Malaysia juga telah berkembang juga di Malaysia pada masa ini kerana perubahan minda generasi sekarang berfikiran terbuka. Untuk sokongan upaya untuk memperjuangkan komuniti hak LGBT, dan pada untuk pengetahuan Cik Badrul, pada masa sekarang juga banyak NGO telah memperjuangkan hak komuniti LGBT, dan pada selepas pemerintahan PH, kita dapat uh, tengok perhimpunan yang menyokong gerakan LGBT. Selain itu, untuk hak asasi penting untuk memberi maruah dan hormat pada semua individu tanpa mengira orientasi atau identiti jantina. Untuk metodologi kajian, tujuan kajian menyelidiki amalan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT dan kesesuaiannya dengan budaya tempatan di Malaysia. Metodologi penyelidikan, pendekatan kualitatif melalui pencarian maklumat dan bahan-bahan di laman internet. Pencarian melibatkan artikel dan jurnal yang meneroka pandangan masyarakat terhadap LGBT. Pemilihan peserta daripada jurnal dan artikel tersebut. Pemilihan peserta secara purposif dengan kriteria inklusif umur, etnik, agama dan latar belakang sosioekonomi bertujuan untuk mendapatkan perspektif holistik mengenai pandangan masyarakat terhadap LGBT. Lokasi kejadian melibatkan lokasi di pelbagai kawasan Malaysia termasuk bandar dan kawasan luar bandar. Ia memberikan gambaran yang luas tentang kesesuaian amal LGBT dengan budaya tempatan. Metodologi temu bual juga digunakan. Temu bual berstruktur dengan soalan fokus pada pandangan terhadap LGBT dan faktor budaya mempengaruhi pandangan. Rekod temu bual dianalisis menggunakan kaedah analisis tematik. Etika peserta diberikan penjelasan terperinci mengenai tujuan kajian dan hak-hak mereka. Persetujuan bertulis diperoleh sebelum temu bual dengan penjagaan identiti responden. Kesimpulan ditarik berdasarkan analisis tematik dan perbandingan dengan literatur sedia ada. Tafsiran memberikan gambaran tentang sejauh mana amalan LGBT sejajar atau bertentangan dengan nilai-nilai dan norma budaya tempatan. Penekanan diberikan kepada sensitiviti terhadap budaya tempatan sepanjang penyelidikan. Usaha diambil untuk menghormati dan memahami perbezaan budaya masyarakat Malaysia dalam konteks LGBT. Memberikan pemahaman holistik dan mendalam mengenai hubungan amalan LGBT dengan budaya tempatan di Malaysia. Menilai sejauh mana elemen-elemen ini dapat berinteraksi dengan harmoni atau menimbulkan ketegangan dalam masyarakat.
Sebelum saya teruskan, saya akan menceritakan sedikit latar belakang LGBT. Okey, dipetik oleh Nela Magan et al. 2022, lebih daripada 8 juta individu LGBT dalam tenaga kerja Amerika, dan statistik LGBT bervariasi, contohnya 1.7% penduduk Kanada gay atau homoseksual. Dysphoria jantina, fenomena global beberapa negara menganggap sebagai gangguan mental atau GID. Gerakan hak asasi transgender membantah pengecualian transgender dari Badan Klasifikasi Kesihatan. Definisi gender ketiga dipetik Oxford Learner Dictionary menakrifkan sebagai kumpulan orang yang tidak mengidentifikasi sebagai lelaki atau perempuan. Dan penggunaan istilah LGBT di Eropah digunakan secara meluas sejak 1990-an menggantikan frasa community gay. Merangkumi hak asasi manusia di bawah slogan LGBT. This one yang ini telah dipetik oleh Abdullah dan Ahmad 2019. Diskriminasi terhadap individu transgender. Individu transgender di seluruh dunia menghadapi diskriminasi dan rintangan termasuk di Asia Pasifik. Ini pada sebelum 1980-an, individu transgender di seluruh dunia menghadapi diskriminasi dan rintangan yang sangat teruk, dan banyak negara di Asia tidak mempunyai undang-undang yang melindungi LGBTQ daripada diskriminasi. Statistik populasi transgender di Asia, China mempunyai kira-kira 400,000 individu transgender, terdapat kira-kira 9 ke 9.5 juta individu transgender di rantau Asia Pasifik. Ketidaklengkapan undang-undang di Asia Pasifik, banyak negara di Asia Pasifik tidak mempunyai undang-undang yang melarang diskriminasi atau gangguan terhadap individu LGBTQ. Sejarah LGBT di Malaysia. Seperti anda tahu, terminologi LGBT sangat negatif. Penggunaan terminologi negatif seperti lelaki lembut, songsang, bapuk, aqua, maknyah, paknyah untuk menggambarkan individu LGBT dipetik oleh Jerome et al. 2021. Gejala jantina ketiga sejak 1980-an. Gejala jantina ketiga seperti pondan, maknyah, dan pengkit tersebar sejak awal 1980-an, sering dikaitkan dengan isu moral dalam masyarakat Muslim. Hal ini kerana kebanyakan pondan dan maknyah dan pengkit tidak memakai pakaian tidak menutup aurat dan mengamalkan seks songsang, dan seperti anda tahu, menawarkan perkhidmatan seks kepada pelanggan-pelanggan. Statistik menurut JAKIM, jumlah lelaki gay meningkat dari 173,000 kepada 310,000 daripada 2013 hingga 2018. Individu transgender meningkat dari 10,000 kepada 30,000 daripada 1988 hingga 2018, dipetik oleh Hasimuddin et al. 2019. LGBT di Malaysia dianggap bertentangan dan hidup dalam kerahsiaan kerana takut penganiayaan. Warga negara bukan Melayu dan bukan Muslim dijamin hak kebebasan beragama. This one dipetik oleh Singgarawelu dan Chiah 2019. Populasi LGBTQ di Malaysia merangkumi individu dan orientasi seksual dan identiti gender yang berbeza daripada norma sosial konvensional. Termasuk lesbian, gay, identiti LGBTQ di Malaysia termasuk lesbian, gay, bisexual, transgender, maknyah, paknyah, gender fluid, queer dan intersex. Bertapak sejak awal 1980-an, kegiatan maknyah dan pondan menjadi fenomena sejak awal 1980-an. Organisasi dan NGO membantu golongan LGBT menyuarakan pendapat dan menuntut hak. Turutan hak asasi manusia, fenomena LGBT menjadi tuntutan hak asasi manusia dengan mengacu kepada prinsip hak asasi sebagai alasan untuk pengiktirafan. Tetapi Malaysia masih tidak mengiktiraf kaum-kaum ini. Untuk penerimaan dunia terhadap LGBT, penerimaan yang menerima pentingnya inklusiviti di tempat kerja. Penerimaan terhadap individu LGBTQ di tempat kerja meningkat. Syarikat korporat semakin sedar akan kepentingan tempat kerja yang pelbagai dan inklusif. Sikap positif profesional kesihatan mental. Kajian menunjukkan bahawa profesional kesihatan mental kebanyakan mempunyai sikap positif terhadap individu, transgender dan gender yang berbeza. Ini boleh kira open-minded, dan pentingnya inklusif di tempat kerja yang ni anda boleh melihat kebanyakan mereka bekerja di rumah-rumah urut, dan transfobia di kalangan pelajar Amerika Syarikat. Kajian di Amerika Syarikat menunjukkan peningkatan tahap transfobia di kalangan pelajar yang mempunyai talian agama. Kempen Free and Equal oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2013, kempen Free and Equal dimulakan untuk memperjuangkan perlakuan yang sama terhadap individu LGBTQ. Strategi kesamarataan LGBT oleh Komisi Eropah. Pada tahun 2015, Komisi Eropah melancarkan strategi senarai tindakan oleh Komisi untuk mempromosi kesamarataan LGBT. Cadangan untuk melindungi hak LGBT ditentukan dalam strategi ini. Penerimaan dalam gereja di Kanada. Pada tahun 1984, Persatuan Gereja di Kanada bersetuju untuk menerima semua orientasi seks. Keputusan ini dipengaruhi oleh tindakan gereja yang menekankan cinta sesama manusia. Dukungan untuk pasangan homoseksual di gereja. Beberapa gereja seperti United Congregational Church of Christ memperlihatkan dukungan terhadap pasangan homoseksual untuk berkahwin.
Penerimaan yang menolak, penerimaan LGBTQ di kalangan orang muda Amerika. Orang muda Amerika semakin kurang toleran terhadap individu LGBTQ dengan penurunan keselesaan berinteraksi dengan mereka. Diskriminasi di sekolah dan pengaruh fundamentalisme agama. Lebih daripada 25% remaja LGBT berhenti sekolah tinggi kerana diskriminasi. Fundamentalisme agama melihat lesbian dan gay sebagai kumpulan tidak bermoral dan berbahaya. Kemurungan dan kecemasan dalam komuniti LGBTQ. Komuniti LGBTQ menghadapi tekanan kemurungan dan kecemasan yang tinggi. Remaja LGBTQ menghadapi kesulitan dalam berhubung dengan orang lain dan pengalaman buli di sekolah. Stigma berganda dalam komuniti LGBT. Komuniti LGBT menghadapi stigma berganda terutama yang berkaitan dengan penyakit mental dan HIV dan perlindungan undang-undang dan penerimaan masyarakat. Kebanyakan negara tidak menyediakan perlindungan undang-undang kepada individu LGBTQ. Masyarakat di luar sana cenderung menentang dan menolak individu LGBTQ. Tingginya kadar kemurungan dalam komuniti LGBTQ, lebih dari 60% lelaki transgender dan 50% wanita transgender di Australia melaporkan pengalaman kemurungan. Pengaruh nilai etika dan budaya. Perbezaan antara budaya yang ketat dan longgar mempengaruhi nilai etika seseorang dan negara dengan budaya ketat cenderung kesulitan memahami orang dari budaya yang longgar. Penerimaan Malaysia terhadap LGBT. Hilangnya tabu terhadap LGBT, segmen berkembang dalam masyarakat Malaysia mulai membincangkan isu LGBT secara terbuka. Terdapat peningkatan toleransi dan penerimaan terhadap individu LGBT. Peningkatan penerimaan dalam masyarakat, kajian menunjukkan peningkatan penerimaan masyarakat Malaysia terhadap isu LGBT. Trend ini mencerminkan kepercayaan dan sokongan yang semakin baik terhadap individu LGBT, pengiktirafan dan penerimaan dari segmen masyarakat. Penemuan menunjukkan majoriti peserta merasakan pengiktirafan positif sebagai individu LGBT Malaysia. Keyakinan dalam pengiktirafan dan penerimaan ini datang dari segmen masyarakat seperti rakan sebaya, ahli keluarga dan rakan sekerja. Perubahan tahap sensitiviti masyarakat, kajian Muhammad Yusuf Rani An dan Muhammad Saifuddin 2017 mencatat peningkatan sensitiviti masyarakat Malaysia terhadap individu LGBT. Tahap liputan berita yang dilaporkan turut memainkan peranan dalam perubahan sikap positif. Sokongan moral dan tingkah laku baik. Kajian Danny et al. 2020 menunjukkan pelajar Universiti Asia memberikan sokongan moral kepada individu gay dan lesbian. Tingkah laku baik dan sikap positif mencerminkan fleksibiliti dan toleransi dalam masyarakat moden terhadap perbezaan gender. Penerimaan yang menolak agama dan budaya sebagai pendorong sikap negatif. Masyarakat Malaysia menolak LGBT berdasarkan nilai-nilai agama, Islam dan budaya. Hukuman mati dalam kod hukum Islam bagi aktiviti LGBT dianggap sebagai peringatan dan iktibar. Pengaruh agama dan budaya dalam masyarakat berbilang etnik. Ahli komuniti Cina dan India di Malaysia mempunyai pandangan yang berbeza terhadap LGBT, dipengaruhi oleh norma-norma agama dan budaya mereka. Norma agama dan budaya masih memainkan peranan besar dalam membentuk penerimaan terhadap LGBT di Malaysia. Hukuman undang-undang dan dampak sosial. Aktiviti seks yang dianggap menyimpang dapat menyebabkan hukuman di Malaysia. Individu LGBT menghadapi tekanan sosial, perasaan sedih dan pengasingan dari diri akibat sikap antisosial. Pendidikan berisiko kegagalan akademik. Remaja LGBT di Malaysia berisiko tinggi kegagalan akademik sejalan dengan pandangan negatif masyarakat. Pendidikan moral dan budaya keluarga memainkan peranan dalam pembentukan pandangan terhadap LGBT. Ketidakkakuan terhadap jantina ketiga dan pengiktirafan Islam. Pengiktirafan jantina ketiga dipandang merugikan budaya hidup Muslim dan tidak mempunyai sokongan dalam Islam. Malaysia tidak mengiktiraf jantina ketiga dalam konteks undang-undang dan agama Islam. Konteks undang-undang syariah dan sodomi. Undang-undang syariah di Malaysia menetapkan hukuman untuk sodomi dan lesbianisme. Perdana Menteri Malaysia keempat, Datuk Mahathir Mohamad menegaskan Malaysia menolak LGBT dan perkahwinan sejenis, menolak nilai-nilai barat. Kesimpulan, Jabatan Agama Islam Selangor menyoroti peranan penting golongan agamawan dalam menangani gejala LGBT. Mereka menekankan keprihatinan Malaysia sebagai faktor kunci dalam menangani isu LGBT. Cadangan mereka adalah memastikan golongan agama aktif dalam memulihkan dan menghalang perkembangan LGBT. Persediaan dan kepekaan terhadap isu-isu LGBT dianggap sebagai langkah penting dalam usaha pencegahan. Johari Yap 2018 menyatakan dalam kajiannya bahawa masyarakat bertanggungjawab untuk membimbing dan mengembalikan golongan transgender, terutama maknya, kepada fitrah asal mereka. Oleh itu, terdapat keselarasan pandangan antara cadangan Jabatan Agama Islam Selangor dan hasil kajian Johari Yap 2018 dalam menangani fenomena LGBT. Ini adalah rujukan-rujukan yang telah saya gunakan. Terima kasih, Encik Badrul. Saya habiskan pematangan saya sekarang.